Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Kepada anda sedang bersama dengan saya, moderator anda hari ini, Suzira Zainul Abidin. Kepada penonton, selamat datang diucapkan anda bersiaran bersama kami dalam siri Influencer at Japan, edisi Perak, siri 8 2022, Sempena Merdeka. Dan kepada penonton, jangan lupa untuk like, komen dan share. Dan jika ada sebarang pandangan atau soalan, sila letakkan di ruangan komen. Dan jika berkesempatan, saya akan bacakan nanti. Baik, hari ini, hari Jumaat, kita berada di penghujung bulan Julai. Dan bermakna beberapa hari saja lagi, kita akan memasuki bulan Ogos. Jadi umum tahu bahawa bulan Ogos ini diangkat sebagai bulan kebangsaan kerana pada bulan inilah kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita, iaitu pada 31 Ogos nanti. Dan bila sebut saja bulan kebangsaan, antara jabatan yang pastinya sibuk membuat persiapan untuk memeriahkan suasana ini ialah Jabatan Penerangan Malaysia. Apatah lagi, kempen Kibar Jalur Gemilang akan dibuat secara besar-besaran untuk mengajak rakyat bagi menyemarakkan bulan kebangsaan. Dan Jabatan Penerangan Negeri Perak sendiri pun memang tidak asing lagi dalam merencana dan melaksanakan pelbagai program menarik khusus untuk rakyat negeri ini. Salah satunya yang cukup istimewa adalah program Kembara Merdeka Jalur Gemilang atau KMJG. Namun pada tahun ini, kembara ini dijenamakan sebagai Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022. Jadi bagi membincangkan topik ini hari ini, bersama dengan kita ialah Penolong Pengarah Cawangan Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat PKPM Jabatan Penerangan Negeri Perak. Beliau merupakan orang kuat yang saban tahun menjadi tulang belakang bagi program kembara sebegini. Tidak lain tidak bukan saya mengalu-alukan kehadiran Encik Hassan Ashari bin Abu Bakar. Assalamualaikum, apa khabar Encik Hassan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bersemangat saya lihat hari ini. Hari ini kita kena semangatlah sebab nak beberapa hari lagi nak menyambut bulan kebangsaan bermula 1 Ogos nanti. Jadi saya rasa saya pun tak sabar-sabarlah untuk melancarkan berbagai program lagi. Baik, insyaAllah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, topik kita hari ini, Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 peringkat Negeri Perak. Baik, bercerita mengenai Kembara Keluarga Malaysia ini, boleh Cik Hassan jelaskan terlebih dahulu apakah sebenarnya program ini dan objektif ia diadakan? Silakan. Okey, terima kasih Puan Suzy. Okey, untuk Kembara Keluarga Malaysia bagi tahun 2020 ni ada keunikan jugalah kali ini. Sebab sebelum pandemik ni, kita memang laksanakan Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Tetapi tahun ni kita telah meningkatkan lagi satu taraf ataupun satu aras, iaitu tentang Keluarga Malaysia. Jadi Kembara Keluarga Malaysia ni jadi satu simbolik bagi pelancaran bulan kebangsaan, di mana pergerakan-pergerakan kenderaan-kenderaan yang akan dihias dengan jalur gemilang akan mewarkan dan mengimaratkan seluruh pelosok kampung, daerah dan juga bandar ataupun luar bandar bagi mengimaratkan bulan kebangsaan pada tahun ini. Jadi program ini disesuaikan dengan sempena bulan kemerdekaan dan konvoi Kembara Keluarga Malaysia yang akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi ini bukanlah satu pusingan atau satu pembaziran. Sebenarnya kita adalah bertujuan untuk melibatkan semua masyarakat, khususnya bagi penduduk negeri Perak ni, melibatkan diri dalam Kibar Jalur Gemilang. Kerana ujungnya konvoi ini adalah satu, ialah kita nak memberitahu pada rakyat bahawa negara kita ni nak menyambut bulan kemerdekaan. Jadi apa salahnya kalau kita kibarkan jalur gemilang? Konvoi ini dihias dengan jalur gemilang ni adalah satu simbolik penyampaian maklumat, memberitahu maklumat, mengimaratkan bulan kebangsaan, menaikkan semangat masyarakat bahawa negara kita ni sebuah negara yang sebuah negara yang kemerdekaan. Jadi saban tahun ni memanglah kita telah merancang berbagai program-program ataupun agenda-agenda yang menarik bagi masyarakat untuk melibatkan bersama dalam kembara nanti. Baik Encik Hassan, setelah 2 tahun kita menyambut Hari Kebangsaan ini dalam suasana sambutan yang sederhana, berskala kecil, melibatkan tetamu dan perancangan aktiviti pun saya kira sangat terhad. Kali ini sambutan dia pasti berbeza, saya cukup yakin. Jadi boleh Encik Hassan kongsikan apa kelainan yang akan dibawakan oleh kembara kali ini? Okey, kita bersyukurlah negara kita pun dah sekarang dalam proses endemik.
Jadi pada kali ikut 2 tahun lepas ni kita banyak melaksanakan secara online ataupun secara pelibatan masyarakat melalui media sosial ataupun program-program ini orang kata tak dapat dicapai lah. Tapi setiap tahun ni alhamdulillah negara kita pun dalam proses endemik ni kita dah dapat lihat lah. Di mana tahun lepas kita buat dalam dewan yang tertutup dan dengan kapasiti jumlah penonton yang hadir pun secara kecil. Tapi kali ni saya tengok kali ni insya-Allah kita telah orang kata dapat orang kata bergerak sikitlah bebas walaupun kita masih mematuhi SOP, tapi kita boleh orang kata kali ni program-program ni dapat secara bersemuka lah langsung dengan masyarakat. Jadi penyampaian maklumat orang kata bersemuka tentang dasar-dasar kerajaan, tentang orang kata perkara-perkara yang perlu kita terjemahkan dalam pelbagai bentuk aktiviti ni dapat dirasai oleh rakyat. Jadi ini lagi orang kata menyentuh hati ataupun menjiwai bulan kebangsaan dan erti kemerdekaan ni yang lebih rapat lagi. Baik, kita dapat lihat biasanya kembara merdeka sebegini melibatkan banyak pihak. Bagaimana dengan penglibatan jabatan atau agensi di negeri ini khususnya? Secara keseluruhannya, berapa unit kenderaan dan anggaran peserta yang akan terlibat? Okey, untuk pelibatan kali ini kita telah melibatkan lebih sebanyak 20 motosikal berkuasa tinggi dari negeri Perak, di mana dan juga kita melibatkan pelbagai agensi terutama di bawah KCOM lah, seperti melibatkan Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, MC, Talikom, POS, Finas, Bernama. Jadi ini satu merupakan rakan strategi lah. Tetapi alhamdulillah sambutan bagi negeri Perak tahun ini saya tengok makin bertambah agensi dan pihak swasta pun ingin sekali turut menyertai dalam program ni. Tetapi untuk pengetahuan Puan Suzy juga, kali ini kita ni ada 2 program, iaitu satu peringkat kebangsaan dan juga satu lagi peringkat negeri. Di mana peringkat kebangsaan ini akan dilancang oleh konvoi Kembara Keluarga Malaysia ini dilancangkan oleh Yang Amat Berhormat pada 30 Julai nanti, dan juga dia akan menyerahkan baton jalur gemilang kepada negeri-negeri. Jadi Perak akan menyambut baton jalur gemilang ni pada 1 Ogos bertempat di Menara John Condong. Di situ kita ada pertukaran konvoi, iaitu konvoi daripada negeri Selangor dan juga Perak. Okey, tetamu yang kita datangi orang kata memang kita ala-alukanlah sebagai tuan rumah. Dia akan menyerahkan secara simbolik baton jalur gemilang ni. Jadi baton jalur gemilang ni akan dibawa oleh konvoi negeri Perak ni ke peselusup bandar, kampung, luar bandar, tak kira di mana jua lah. Jadi di samping itu juga di mana kembara ni juga akan mengedarkan jalur gemilang, flyers, poster kan, dan juga analisis kerajaan untuk masyarakat dapat merasai, dapat memasang jalur gemilang dan sebagainya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita telah ambil berat. Tapi kali ini perjalanan kembara kali ini kita bukan tumpuan pada kawasan-kawasan bandar. Kita nak beri pada peluang pada kawasan seluruh bandar juga. Jadi kalau saya tengok pada perjalanan kali-kali ini memang menarik lah. Saya ingat hampir 73 pit stop kita akan buat dan 15 acara kita akan laksanakan. Jadi memanglah orang kata kemeriahan ni dapat dirasai lah. Jadi setiap kampung kita akan singgah. Walaupun pihak kami tidak mahu masyarakat meraihkan konvoi ni. Sebenarnya kami nak rakyat meraihkan bulan kebangsaan ni. Jadi cara inilah pendekatan yang kita buat pihak jabatan dengan agensi-agensi bersama dengan kembara ni dapat orang kata memberi satu impak yang tinggilah semasa bulan kebangsaan. Baik, jadi dari pihak Jabatan Penerangan Negeri Perak sendiri, Encik Hassan, berapa ramai kaki tangan kita yang akan terlibat dan apa tugasan kita ni? Memandangkan JAPEN ni ataupun Jabatan Penerangan ni menjadi ketua jawatan kuasa dalam menjayakan program ni. Okey, saya melibatkan hampir 80 orang kaki tangan di bawah Jabatan Penerangan. Sebagai mereka ni sebagai duta lah. Okey, duta ni bukan tak mestinya mereka berada dalam konvoi. Mereka ni adalah duta di daerah-daerah juga. Saya memang mengagungi ataupun kagum dan menghargai pengorbanan daripada kaki tangan Jabatan Penerangan Negeri Perak, kerana walaupun mereka tak turut serta dalam konvoi ni, tapi mereka telah menggiatkan program-program yang telah kita rancanakan. Jadi mereka juga orang kata bukan saja daripada
pihak jabatan merancang, tapi ada pihak JKK pun ada laksanakan, NGO pun ada, tetapi pihak jabatan ini orang kata tidak menghiraukan. Masalahnya kalau ini orang kata program kemerdekaan, kita akan turut serta. Walau macam mana pun kita akan turut serta. Walau orang kata sedikit kaki tangan kita di jabatan ni, bukan bererti kita tak boleh menjayakan apa-apa program. Jadi saya ucapkan tahniah syabas lah pada kaki tangan Jabatan Negeri Perak ni, kerana orang kata penyusunan mereka cantik. Jadi peranan dan kepercayaan pada pegawai daerah, pada ketua-ketua jabatan di daerah pun mesti ada penerangan. Jadi itulah satu orang kata yang boleh menaikkan kewibawaan jabatan kita lah. Baik. Kita berbual tentang Kembara Merdeka, tapi mungkin ada lagi program ataupun aktiviti yang mungkin juga pertandingan khusus untuk masyarakat negeri ini yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan kita. Okey, jadi walaupun topik kita ni tentang Kembara Merdeka kan, tapi di samping itu pihak jabatan juga telah menyusun hampir kata 8 program yang agak menarik dan juga pelibatan masyarakat lah. Jadi sebelum ni saya nak bagi tahulah. Yang pertama tentang InfoWheel. Jadi ni kita dah gerakkan jentera-jentera atau unit-unit penerangan ni saban hari untuk memperayai tentang bulan kebangsaan pada bulan Ogos. Yang kedua pula 1 Julai hingga 11 September nanti kita akan buat pertandingan perkesaan kenegaraan peringkat IPTA, IPTS lah. Jadi saya mohon pada pelajar-pelajar yang bergepangan, yang ada semangat, jati diri, sayangkan negara, boleh melibatkan dalam perkesaan kenegaraan ni. Perkesaan kenegaraan ini menceritakan tentang tokoh-tokoh kebawaan yang jadi anggota idola, semangat perjuangan mereka dihargai sehingga hari ini. Tanpa mereka pejuang-pejuang dahulu ni tak dapat je. Jadi kita ni boleh membuat satu pertandingan lah perkesahan ni lah di kalangan pelajar-pelajar IPTA dan IPTS. Satu lagi program adalah program Semarak Gemilang Kibar Jalur Gemilang. Ini akan berlangsung pada 1 Ogos hingga 16 September lah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan yang dapat menyaksikan di bandar-bandar atau daerah-daerah, di situlah namakan program Semarak Gemilang, di mana pihak jabatan bersama PBT akan mewawarkan atau menghiaskan jalur gemilang di sekeliling bandar-bandar ataupun kampung-kampung lah untuk program Semarak Gemilang. Dan satu lagi untuk khusus kepada komiti keluarga Malaysia lah, yang di mana Perak terdapat 177 komiti keluarga Malaysia, kita akan melaksanakan Merdeka Community. Okey, dalam program komuniti ni, mereka ni bebas. Maksudnya bebas membuat macam beraneka aktiviti-aktiviti lah. Macam mewarna, gotong royong, sokan rakyat, hiasan kek kenegaraan, okey, dan juga berdasarkan rumah tercantik dan sebagainya di peringkat komuniti. Di samping itu juga kita ada segi pertandingan kepada orang-orang yang seni, minat untuk menyanyi. Kita ada lagu patriotik di mana akan dianjurkan oleh Jabatan Penerangan bermula pada 1 Ogos sampai 15 Ogos ini, di mana borang-borang pernyataan ini perintah kita edarkan melalui online ataupun boleh dapat di pejabat-pejabat penerangan yang berhampiran lah untuk menyertai pertandingan lagu patriotik. Dan lagi satu, saya ucapkan terima kasihlah pada Kerajaan Negeri Perak membuat pertandingan keceriaan bulan kebangsaan. Bagi pertandingan bulan kebangsaan ni, jadi di mana individu ni lah kita dah bermula daripada rumah individu ni dihiaskan jalur gemilang, akan dinilai. Mereka ni boleh masuk. Jadi saya berharaplah bagi penonton-penonton yang berada di luar tu boleh libat sama. Kita ada rumah individu, taman perumahan, kampung, pintu gerbang, peringkat sekolah dan sekolah rendah pun kita nak melibatkanlah dalam keceriaan pertandingan bulan kebangsaan ni. Dan juga kita juga buat pintu gerbang untuk agensi kerajaan. Mana-mana yang ingin mendapatkan maklumat keterangan lanjut ni boleh mengikut laman web Jabatan Penerangan dan juga berhubung dengan pegawai di daerah-daerah lah untuk mendapatkan keterangan lanjut. Jadi hadiah-hadiah ni memang cukup lumayan. Jadi orang kata tak sia-sialah mereka menghias rumah atau bangunan atau pintu gerbang ni, mereka dihargai. Mungkin di samping itu pihak media juga akan mengambil gambar-gambar mereka ni untuk santapan di akhbar-akhbar nanti. Dan juga lagi satu ni, saya pun tidak ketinggalan lah untuk majlis media. Okey, majlis media ni sebab peranan media ni amat penting. Jadi mereka ni jugalah pelupur dan juga tulang belakang bulan kebangsaan ni untuk menaikkan semangat masyarakat untuk bulan kebangsaan dan sebagainya. Dan satu lagi, kita seperti saya maklumkan tadi lah, yang kita telah bincangkan tadi, kita ada buat Kembara Keluarga Malaysia lah.
Jadi tuan-tuan, kita akan berlangsung pada 1 Ogos nanti, dilancarkan di Teluk Intan dan akan berakhir pada di 31 Ogos nanti di dataran KTM nanti Ipoh, di mana perarakan Jalur Gemilang ni akan masuk dalam pembarisan nanti. Dan seterusnya kita ada juga pelancaran bulan kebangsaan. Ini yang saya ingin tekankanlah, di mana saya mohon pada penonton-penonton yang berada di seluruh negeri Perak, sila datang beramai-ramai di hentian terminal bas Great, di mana pelancaran bulan kebangsaan akan berlangsung pada hari Jumaat ini, minggu depan yang tak lama, Suzy. Iaitu pada 3 petang, 3:30, di mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak akan melancarkan pelancaran bulan kebangsaan peringkat negeri Perak. Jadi di situ tuan-tuan, di tapak nanti akan ada pertandingan pelibatan masyarakat. Contohnya saya bagi tentang pertandingan e-games untuk belia. Untuk Kahoot online, kita akan sediakan hadiah-hadiah yang menarik. Dan juga pertandingan silang kata orang-orang yang orang seni ataupun pemikiran yang kreatif lah. Tapi berdasar kepada kemerdekaan, kebangsaan dan sebagainya. Dan juga kita ada berjalan teguh bersamalah sempena bulan kebangsaan sebanyak 500 orang. Jadi first come first serve, di mana orang kata memang ada jabutan bertuah juga kita sediakan. Di samping itu kita di dalam program tu ada satu pasukan gerakan AM daripada WIT 69 akan buat tarang tempur. Jadi di situ nampak orang kata kemeriahan tu. Jadi di samping itu sebagai apa, dan juga pelepasan konvoi dan juga masyarakat di sekeliling di daerah Hulu Perak, daerah Kuala Kangsar, Larut Matang, Krian, Ipoh dan kita dan sebagainya sampai ke daerah Muallim ni, datanglah beramai-ramai pada 5 Ogos nanti sempena pelancaran bulan kebangsaan peringkat negeri Perak. Jadi inilah penyusuan-penyusuan yang telah kita laksanakan, itu sebanyak 8 program. Memanglah Puan Suzy kan, kalau kita ikut sebulan ni tak cukup. Bagi saya ni, kemerdekaan ni tak bererti pada bulan Ogos saja. Kita kekal sahabat abadi dalam hidup kita ni, kita mesti ada semangat dan jati diri untuk cintakan pada negara. Baik, saya rasa cukup menarik aktiviti dan program yang telah disusun oleh Jabatan Penerangan Negeri Perak ini. Jadi kepada penonton, jangan lepaskan peluang. Dan soalan terakhir kita, Cik Hassan, saya berikan peluang kepada Cik Hassan untuk beri sedikit pesanan kepada penonton yang sedang menyaksikan secara langsung kita hari ini. Okey, Alhamdulillah. Saya pun mohon, bukan pihak jabatan atau agensi kerajaan ini ingin bergerak untuk menaikkan bulan kebangsaan. Saya mohon pada semua penonton-penonton yang berada di luar ni, kalau orang kata pamerkanlah satu bendera di rumah. Kalau tak dipamerkan, belilah yang kecil. Kalau tak boleh pun, tunjukkanlah orang kata semangat dengan cap mengambil barang kita semula ni. Kita orang kata tunjuk negara kita ni sebuah negara yang kata kebebasan, negara yang telah merdeka. Jadi saya mohonlah, jadi sama-samalah kita keluar bersama-sama, naikkan semangat kita kibarkan Jalur Gemilang, kerana tanpa kita, negara kita ni, kita siapa nak jaga negara kita. Jadi saya nak mohonlah, sebab saya nak menyambutkan bulan kebangsaan ni hanya datang sebulan, setahun sekali saja. Jadi belilah bendera, tunjukkanlah cinta kita pada negara kita. Jadi harapan itu saya lah. Baik, terima kasih Encik Hassan kerana bersama dengan kita pada pagi ini, dan semoga program Kembara Merdeka dan juga semua program ataupun aktiviti sepanjang bulan kebangsaan nanti ini akan berjaya dilaksanakan seperti mana yang telah dirancang. Dan juga kepada para penonton, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Boleh saya bacakan beberapa nama yang komen di ruangan komen ini. Kita ada rakan-rakan FB kita. Kita ada Sarah Nur Saad, kita ada Azza Abdullah, kita ada Hayati Abdul Aziz, Rozi Ablah, Ayuni Husaini, Kalavani, Syahrizan Muhammad Fazil, kita ada Fairuz Razali, Muhammad Fauzi Rosli, Nulaila Abdul Aziz Azrul Zain, Hanita Izam Abdul Rahman. Ini antara yang memberi komen positif di ruangan komen kami di Facebook. Jadi kepada semua penonton, jangan lupa terus setia bersama kami di Facebook Penerangan Perak Page, yang mana kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini berkenaan sambutan Hari Kebangsaan 2022 peringkat negeri Perak. Dan pastinya kami akan menjanjikan pengisian menarik sepanjang bulan ini bagi memeriahkan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-65. Jadi sehingga bertemu lagi dalam episod akan datang, saya tinggalkan anda dengan sorotan video Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang lepas. Assalamualaikum. Bye.